Sekarang saya ingin menjemput Yang Berhormat Senator Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Ketua Setiausaha Pakatan Harapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa jahada fi sabilillahi ila yaumiddin. Kerajaan perpaduan semuanya bermula apabila Pelandaya 19 November tahun lepas menyaksikan tak ada pihak yang boleh bentuk kerajaan sendiri. Pada 22 November, saya ikut menemani pengurusi Pakatan Harapan Datuk Seri Anwar memenuhi titah menghadap ke bawah Duli Yang-di-Pertuan Agong. Dalam pertemuan itu, Yang-di-Pertuan Agong menzahirkan hasrat baginda dan menterjemahkan kebijaksanaan baginda bahawa di Malaysia ini perlu diwujudkan sebuah kerajaan perpaduan. Datuk Seri Anwar memberi reaksi, ampun tuanku, Patik sebenarnya bersetuju, dan kemudian dokumen bersetuju ditandatangani. Berikutnya semua pimpinan gabungan Unity Government juga bersetuju dan ikut tanda tangan. Cuma ada satu blok saja yang tanda tangan juga tetapi tulis tidak bersetuju, dan mereka tak dalam dewan sekarang ini. Hadirin dihormati, kita tak menoleh. Lepas itu kita terus bergerak ke depan. Konvensyen hari ini kita buat selepas usia pemerintahan kita menjengah 6 bulan. Dan apa yang kita nak buat balik daripada konvensyen, keluar daripada dewan dan bersurai? Yang pertama, kita nak bawa balik satu keyakinan bahawa kerajaan perpaduan ini sebuah kerajaan yang kukuh dan stabil, dan sebagai sebuah kerajaan, dia sebuah kerajaan yang berfungsi dengan baik. It is a functional government. Kukuh, stabil dan kerajaan yang berfungsi. Itu penting sekali. Yang kedua, kerajaan perpaduan ini mendukung kuat asas-asas yang disepakati dalam perlembagaan, bersabit kedudukan Islam, agama resmi dan agama lain bebas dianuti, mengiktiraf peranan institusi raja-raja, perkara 153 dan bahasa. Yang ketiga, asas perpaduan kita juga sangat jelas. Sebagai sebuah negara berbilang kaum, asas perpaduan antara kita sesama kita, orang Melayu dan bukan Melayu, Muslim dan non-Muslim. Asas perpaduan kita sebagai rakyat dalam negara ini ialah memelihara kepentingan bersama. Menjaga kepentingan bersama itu menjadi asas perpaduan yang mengikat kita. Apa dia kepentingan bersama? Menyumbang kepada kestabilan politik, itu kepentingan bersama. Memakmurkan ekonomi dan merakyatkan ekonomi, itu kepentingan bersama. Menyumbang kepada keamanan negara, itu kepentingan bersama. Dan asas perpaduan kita sesama Muslim ialah syahadah. Saya, Datuk Mahfuz, saudara seagama. Saya, Saudara Fizi, saudara seagama. Saya, Datuk Zamri, Dr. Ashraf, saudara seagama. Sebab kami mengucap kalimah syahadah. Kami saudara sesama Muslim. Saya dan Chang Likang, saya dan Gobin, saya dan Alexander Linggi, saya dan Kit Siang, saya dan Saravanan. Kita saudara sesama manusia. Ini ikatan yang mempertemukan kita. Ini kerajaan perpaduan. Jadi asas perpaduan juga sangat jelas. Bila kita jadi kerajaan, peranan kerajaan baru ini, dia tak lagi daripada 3 bila kita pimpin. Dari segi dasar yang kita buat dalam Jemaah Menteri, kita boleh enhance, kita boleh reduce, kita boleh tambah baik. Dan ini sedang kita buat sebagai kerajaan yang berfungsi. Kedua, kita boleh perkenalkan dasar baru. Dan yang ketiga, kita boleh batalkan dasar-dasar yang kita anggap tak sesuai. Dan bila kita buat dasar, pegawai-pegawai kerajaan akan melaksanakannya.
matlamat akhirnya adalah pembelaan rakyat. Sebab itu, penutup saya cukup mudah. Saya tertarik yang disebut oleh rakan saya sudah Wee Ka Siong tadi. Dulu kawan, dulu lawan, sekarang kawan. Sebelumnya dulu kawan, kemudian lawan. Kami dalam reformasi ada juga slogan gitu. Lawan tetap lawan. Saya pun bimbang juga tu. Jadi sekarang kena adjust sikit lah ini jalur ni, terutama jalur ni. Dulu kan saya ceramah je tambah-tambah mahfuz. Lawan tetap lawan. Sekarang dulu lawan, sekarang kawan. Kena tambah yang itu aja. Adjust sikit lah, adjust sikit. Saudara Zamri sebut tadi. Ya. Yang terakhir, ada seorang tokoh pemikir Islam, walaupun kontroversi, Ibnu Taimiyah. Saya nak sebut dalam bahasa Arab. Dr. Mazli ada depan, jadi saya beranikan diri juga lah. Ibnu Taimiyah ni dia berpegang bahawa dalam kepimpinan politik yang utama ialah keupayaan pemimpin itu menegakkan keadilan, berlaku adil kepada sekalian rakyat. Ya. Ibnu Taimiyah tidak berpegang kepada kepimpinan politik harus dilihat dari segi akidah dan keimanan dia. Itu dia dengan Tuhan. Tapi kerana dia pemimpin yang adil, rakyat jelata mendapat manfaat. Katanya, innallaha yansuru daulatan adilah wa in kanat kafirah. Allah Ta'ala akan tolong negara yang adil walaupun orang Islam yang memimpin. Tetapi dia kata wala yansuru daulatan zalimah wa in kanat mu'minah. Allah Ta'ala takkan tolong negara yang zalim walaupun orang Islam sebagai pemimpin. Satu kenyataan yang sangat berani walaupun penuh kontroversi. Sebab itu ukuran sesebuah kerajaan itu ialah keupayaan dia setelah mencapai perpaduan, hormat menghormati. Tugas utamanya adalah memastikan keadilan itu dirasai oleh segenap lapisan rakyat, dan itulah tekad dan azam kerajaan perpaduan yang sekarang sedang memimpin kita. Aku qauli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulu lawan, sekarang lawan. Dulu lawan, sekarang Lawan. Terima kasih. Ubah sikit.